Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Zalina ingin menunjukkan bagaimana cara untuk menghasilkan jadual bagi kerja khusus pengajian am. Okey, jadi ada beberapa orang pelajar cikgu yang kurang mahir dalam menghasilkan jadual ni. Jadi cikgu ambil kesempatan ni untuk menghasilkan untuk menunjukkan bagaimana cara untuk membina jadual bagi menghasilkan bagi menunjukkan hasil kerja khusus mereka. Okey, jom kita teruskan. Okey, ini ialah contoh jadual. Ini ialah contoh jadual yang akan kita hasilkan pada hari ini. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana nak hasilkan jadual yang sama macam ni. Jadi seperti biasa ini ialah contoh jadual untuk kerja khusus pengajian am. Di mana dekat atasnya ada tajuk, di bawahnya ada label dan ada sumber. Okey, dan di dalam jadual ini nanti kita akan hasilkan bagaimana ciri-ciri jadual ni ialah dia ada butiran kat sini dan ada skalanya. Okey, iaitu sangat tak setuju, tak pasti, setuju dan sangat setuju, dan di bawahnya ada bilangan dan peratus setiap satu ni. Okey, so kita nak hasilkan macam ni. Okey, jadi jom kita buat. Okay, cikgu akan buatkan dekat bawah. Okey, langkah pertama ialah pelajar perlu pergi ke insert. Okey, daripada insert ni akan keluar table. Okey, dari table ni, jadi sebelum tu kita kira dulu ada berapa kat sini yang kita nak buat. Okey, kita perlukan kolom dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kita perlukan 11 kolom dan kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 row. Okey, jadi kolom kat sini ada 10 saja, tapi tak ada masalah, dan 7. So, kita akan hasilkan dia di sini. Okey, katalah kita nak gerakkan sikit ke atas. Pergi sahaja dekat bahagian kotak ni. Okey, dan drag sahaja. Oh, sorry, tak nampak macam tu. Okey. Okey, jadi seterusnya kita nak buat, bila kita dah dapat ini, belum siap lagi ini cikgu nak tunjukkan langkah yang lebih mudah. Okey, jadi langkah seterusnya bila kita nak ubah sesuai ini, kita pergi ke bahagian atas ni, layout. Jadi dekat sini dia akan bantu kita macam mana kita nak uruskan kita punya table ni. Okey, jadi yang pertama ialah cikgu nak hasilkan dia ruangan yang ini. Bahagian butiran ni kan dia sama, dia besar kan. Okey, jadi kita ambil yang row yang pertama ni. Okey, kita highlightkan dia. Okey, row yang pertama. So, kita pergi dekat atas ni, kita cari, oh bukan layout ni sorry. Layout yang hujung, nampak tak? Layout yang hujung ni. Okey, sekejap. Okey, layout yang hujung ni. Ini layout untuk table Okey, kita pergi kat layout ni. Okey, kita pergi dekat atas ni, kita cari width. So kita dah highlightkan ruangan yang kita nak besarkan tu. So kita pergi dekat width ni. So kita tekan aja bahagian atas tu. Nak tambah dia punya. Jangan pergi bawah, nanti dia makin kecil. Tekan yang atas ni. Okey, tekan sampailah dia jadi sama besar macam ruangan yang dekat sebelah atas tu. Okey, so kurangkan sikit. Jadi dia dah sama besar dah. So dah settle lah yang tu satu. Okey, seterusnya kita nak kecilkan ruangan yang tepi ni pula supaya dia sama besar macam dekat atas ni. Sebab ini dah besar sangat, nanti dia terlebih pula kotak tu. Nampak ni? Terlebih kotak ni. So kita nak kecilkan dia. Jadi sama juga dekat ruangan width tu, kita tekan belah bawah pula sebab kita nak kecilkan. So kita tekan sampai agak-agak sama kan? Sama, atas dengan bawah ni dah sama. So jadi ingat, langkah pertama kita pergi dekat insert, kita pilih berapa banyak ruangan jadual yang kita nak, okey, row dan kolomnya. Kemudian kita tentukan saiz dia dulu. Okey, tapi tadi kita kira ada 10 saja, sedangkan yang atas ni kita nak 11. Sebenarnya kita nak 11 kolom dia. So kita tambah satu lagi dekat sini. Kita tambah kat bahagian hujung ni. Sorry. Kalau tak boleh, macam tu. Cubalah sampai dia keluar anak panah tu, nampak? Anak panah khas untuk ni. Lepas tu kita klikkan.
Kita klikkan dekat sini, and then kita pergi dekat layout tu tadi, and then kita pergi dekat sini. Kita tak boleh insert bawah ke, above or below ni tak boleh lah. Nanti dia akan tambah baris sebelah bawah. So, kita nak tambah yang belah tepi sebelah kanan. So, kita klik yang ini. So, dia dah tambah sebelah kanan. Jadi, dah cukup. Ada 10 kat sini. 2, 4, 6, 8, 10 dan 11. Okey, kemudian barulah boleh kita hasilkan yang macam ni. Jadi langkah pertama kita nak hasilkan ini dulu. Bagaimana dia boleh ada kat sini dan bawahnya ada 2, atasnya ada 1. So kita nak buat yang itu. So langkah pertama kita highlightkan ini dulu 2. So kita pergi dekat merge. So dia dah jadi 2. Seterusnya ini pun sama. Kita pergi dekat merge dan seterusnya. Pergi dekat merge. Okay, merge cell. Merge cell. Okey. So, kita dah siap yang itu. Tapi, dekat ruangan ini, kita nak... Okey, pelajar lihat kat sini. Bahagian butiran ni. Dia... ada 2 kan kat sini. Sini 2, tapi sini 1. So, kita nak adjustkan supaya dia jadi sama macam tu. Jadi, kita highlightkan 2 baris ni. Dan kita pergi semula dekat layout. Dan kita mergekan dia. Okey. So, dah jadilah. Samalah macam gambar rajah kita. Ni dekat sini dah sama dah macam kat atas ni. Okey. Jadi sekarang bolehlah kita labelkan dia. Okey. Kita ambil center supaya dia cantik. Okey. Contohnya kita punya aspek yang seterusnya ialah aspek lokasi. Aspek kemudahan lah. Aspek kemudahan. So dah boleh type lah kat situ. Kalau dia tak cantik macam ni, pelajar boleh jadikan dia supaya dia berada di mana. Oh sorry, bukan yang ini. Mana ni. Mana supaya dia tulisan dia jadi dekat center tu. Ini table. Dekat. Ada. Nanti pelajar try cari kat mana. Cikgu dah lupa pula. Kat mana kat mana Ada. Sebab tu cikgu nak bagi tahu tapi kat sini tapi dia tak boleh sebab cikgu tak highlightkan. Okey, sekejap cikgu highlightkan. Okey, kemudian cikgu pergi dekat layout, cikgu cari dekat align ni. Okey, tu nampak. Cikgu nak letak kat tengah. Tu dah jadi. Nampak tak? Cikgu akan explore kita. Kita kena cari explore, barulah kita jumpa kat mana. Jangan takut-takut menggunakan komputer ni. Okey, seterusnya kalau kat sini kita setting dulu siap-siap. Jadi senang kita nak tulis kan kat sini. Okey, seterusnya sangat tidak setuju. Okey. Dan seterusnya tidak setuju. Kalau kita dah setting siap-siap, dia akan jadi cantik. Tak payahlah kita susah-susah nak buat. Okey. Tidak pasti lagi setuju dan sangat setuju. Okey, jadi kita highlightkan ini semua pun boleh. Kita pergi kat sini dan kita pun boleh juga. Okey, so dah siap ke? Belum So sekarang kita nak masukkan ni bilangan dan peratus dekat ruangan ini. Okey, bilangan. Okey, satu lagi peratus. Okey, yang ini pun dah sengit ni. So kita centerkan dia. Okey, so sekarang ni kita nak copy yang ini. Pergi dekat home, cari copy. Okey, and then kita highlightkan ruangan yang lain tu dan kita tekan paste. Tu dah siap dah semua. Jadi kita alignkan dia supaya dia jadi center.
Alright. So dah siap dah kita punya jadual. Sama macam atas. So nanti pelajar letaklah kat sini. Kalau ciri-ciri kemudahan. Apa dia ciri-ciri kemudahan yang ada? Apa dia contoh? Ciri-ciri kemudahan ni ada. Contohlah. Ada tempat letak kereta. Tempat letak kereta banyak. Ini contoh. Dan seterusnya. So kalau nak labelkan yang atas ni, type je lah dekat atas, kat bawah dan seterusnya. Jadi itulah cara bagaimana untuk menghasilkan jadual untuk kerja khusus pengajian am. Ini untuk kelas Cikgu Zalina lah. Tapi kalau pelajar lain juga nak cuba buat seperti ini, dipersilakan. Mudah-mudahan video ini dapat membantu semua pelajar yang memerlukannya. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you.